Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leh, passing presenter leh. Dah Cik Yas. Dah, okey. Boleh share Cik Yas? Ya. Ramai lah. Memang betul memang bawa TP-TP dia yang berkaitan. Betul tak masuk lagi Suhaili? Zon Timur tak? Hello. Polis. Hello, polis. Jadi Muhammad. Nampak tak saya punya slide Leh? Gelap Cik Yas. Gelap. Gelap. Warna hitam. Kita balik pada tu je ni. Semua orang dah makan ke ni? Boleh. Ni okey, nampak tak? Nampak Cik Yas. Okey. Peserta boleh nampak rasanya. Peserta boleh nampak tuan-tuan dan puan-puan. Pengurusan HEP. Okey. Pengurusan HEP. Okey, sebelum Cik Yas mula, saya perkenalkan diri Cik Yas lah. Okey, saya memperkenalkan penceramah kita untuk modul sebelah sini, Cik Yaswadi bin Mat Yasim, Ketua Jabatan Hak Ehwal Pelajar Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, mula berkhidmat di PMZA pada tahun 2003 hinggalah sekarang, berkecimpung dalam bidang hak ehwal pelajar 15 tahun sebagai Facilitator Bengkel Akta 174 Pegawai Disiplin Politeknik Malaysia dan juga Facilitator Bengkel Akta 174 Ketua Jabatan Hak Ehwal Pelajar. So, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Cik Yaswadi untuk menyampaikan ceramah beliau berkaitan dengan hak ehwal pelajar. Dipersilakan Cik Yas. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada tuan-tuan pengarah kita lah yang ada pada hari ini, dan terima kasih pada Cik Saleh lah selaku nak kata moderator pun moderator lah kot, dan ada masalah teknikal sikit lah, minta maaf lewat sikit. Jadi untuk pengurusan HEP ni dipertanggungjawabkan oleh saya lah, bukan nak bagi ceramah lah untuk tuan-tuan dan juga perempuan lah. Saya sebagai berkongsi je lah, berkongsi pengalaman dan juga berkongsi ilmu sikit lah. Tuan-tuan boleh, mungkin daripada tuan-tuan dan juga perempuan ramai yang lebih berpengalaman daripada saya sebenarnya. Saya pun baru je. Jadi mungkin kita boleh berkongsi idea ataupun berkongsi pengalaman di dalam pengurusan HEP di Politeknik dan juga Kolej Komuniti lah. Seperti mana yang diceritakan oleh Encik Saleh tadi lah, sedikit sebanyak tadi dah ceritalah, saya berkhidmat di Politeknik Sultan Mizan, dulu Politeknik Dungun, sekarang dah Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin lah. Lebih kurang 15 tahun, 18 tahun macam tu lah. Dan ini adalah kohort yang ketiga lah, kohort yang ketiga yang dipertanggungjawabkan untuk saya bagi program elite ni lah dalam modul HEP. Jadi dalam ni saya rasa ramai, bos-bos saya pun ramai dalam ni. Cik Ali Muhammad pun ada saya rasa ni. Dia bos-bos saya ni. Ramai ni, orang lama ni minta ni lah, boleh berkongsi, orang kata kalau ada apa-apa boleh berkongsi ilmu lah. Jadi untuk dalam pengurusan HEP ni, saya sentuh sikit berkenaan dengan Akta 174 dan juga pengurusan pelajar lah di Jabatan Ehwal Pelajar. Seperti mana yang diketahui lah, Akta 174 ni adalah akta yang diguna pakai lah di Politeknik dan juga Kolej Komuniti.
Dan adalah daripada institusi lain seperti matrikulasi, institut perguruan dan juga UiTM lah untuk menggunakan pakai Akta 174 ni. Dan Akta 174 ni merupakan kalau kita kata kitab lah, kitab kepada pengurusan di Politeknik lah, berkaitan dengan peraturan am Politeknik dan juga kolej komuniti, berkaitan dengan disiplin pelajar, apa benda yang boleh, apa benda yang tak boleh, adalah Akta 174 ni. Jadi nanti saya telah cuba dapatkan buku Akta ni yang atas talian ni yang terkini lah, yang 2019 ni, tapi tak dapat lagi dia punya kopi dia daripada PUU lah untuk Akta ni. Yang ada dengan kita sekarang ni, dan saya pasti di Politeknik dan juga di kolej komuniti, buku Akta yang ada adalah yang pindaan 2012. Pindaan 2012 ni adalah berkenaan dengan tata tertib prosiding, tata tertib pelajar lah. Nanti saya akan pergi satu-satu lah. Dan yang terkini 2019 ni bukan berkaitan dengan pindaan yang melibatkan section. Sebenarnya dia hanya pindaan kepada jadual pertama. Dalam Akta 174 ni ada 3 jadual. Jadual pertama, jadual kedua dan juga jadual yang ketiga. Jadi yang selalu yang berubah adalah pindaan kepada jadual yang pertama. Jadual pertama ni adalah institusi ataupun pengarah yang baru dilantik di institusi baru. Contohnya baru berpindah ke mana-mana kolej komuniti ataupun ke mana-mana politeknik lah. Jadi apabila pengarah ni berpindah, perlu kepada surat penurunan kuasa daripada menteri untuk sebagai, kita panggil dia sebagai dalam Akta adalah pegawai eksekutif lah. Pegawai eksekutif, dan dalam buku Akta disebut pegawai hak ehwal pelajar. Yang ni adalah pengarah sebenarnya. Kalau kita tengok pegawai ehwal pelajar ni, kita ingat di Jabat Ehwal Pelajar, tapi sebenarnya adalah pengarah di institusi berkenaan. Itu adalah pegawai ehwal pelajar ataupun dipanggil ketua pegawai eksekutif lah bagi institusi berkenaan. Jadi 2019 ni ada pindaan berkaitan dengan lantikan kuasa daripada menteri berkaitan dengan pengarah-pengarah ni. Dan saya telah cuba dapatkan senarai yang terkini daripada bahagian BEP tadi, tapi tak dapat sebab ramai pegawai bercuti. Saya nak tengok list yang daripada list yang terbaru, yang mana institusi yang telah mendapat surat kuasa lah daripada menteri yang terbaru sekali. Iaitu saya ingat ramai daripada kolej-kolej komuniti dan juga politeknik yang telah mendapat surat kuasa daripada menteri. Kalau saya tengok ni, kolej komuniti Bandar Darul Aman, Kuala Kangsar, Pasir Salak, Batu Pahat, Pekan, Sarike, Jempol. Ini adalah yang terbaru lah, saya tengok lah. Tapi tak dapat secara ni lagi. Nanti saya boleh kongsi lah. Okey. Akta Institusi Pelajaran Tata Tertib 1976 ni dia ada banyak pindaan lah, seperti mana yang saya sebut tadi. Pindaan 2001, pindaan 2006, pindaan 2009, dan seterusnya. Dan yang terakhir sebenarnya pindaan 2019 lah yang saya sebut tadi, berkenaan dengan pindaan kepada jadual yang pertama, iaitu jadual penurunan kuasa kepada pengarah-pengarah yang barulah. Nanti tuan-tuan dan juga puan-puan boleh ni lah, kalau ada apa-apa pertanyaan boleh terus mencelah lah. Kalau lagi ni lah, maksudnya kalau ada apa yang perlu penjelasan, insyaAllah kalau saya cubalah, kalau saya boleh jelaskan, ataupun kalau perlu nanti saya akan maklumkan balik bersedia untuk makluman kepada tuan-tuan dan juga puan-puan berkenaan soalan tu, saya akan maklumkan balik. Tapi kalau benda tu saya boleh jawab terus, insyaAllah saya akan cuba jawab lah. Ini adalah contoh-contoh pindaan lah yang telah dibuat dalam Akta 174 ni. Yang ni saya ambil yang last, patutnya 2019 lah ni. Pindaan 2018 ni pun yang berkaitan dengan pindaan kepada jadual yang pertama tadilah. Surat penurunan kuasa kepada pengarah-pengarah yang baru. 2012 ni banyak pindaan yang melibatkan akta-akta, dan juga 2015. Okey, yang seterusnya pihak berkuasa tata tertib atau kita sebut PBT. Kalau ikutkan di Politeknik dan juga kolej komuniti, dia ada berbeza sikit lah dari segi carta organisasi. Carta organisasi. Sebab di kolej komuniti, kalau salah minta tuan betulkan. Di kolej komuniti dia tak ada ketua jabatan ehwal pelajar rasanya. Dia ada pegawai ehwal pelajar dipanggil. Betul tak? Betul kan?
Saya rasa betul lah kan? Okey, jadi untuk menjalankan proses proceeding di sesuatu institusi, contoh di college community dan juga di politeknik, seseorang pengarah tu memerlukan surat penurunan kuasa lah daripada menteri. Kalau menteri bertukar tak apa, menteri bertukar tak melibatkan surat yang barulah. Tetapi kalau pertukaran pengarah biasanya dia memerlukan surat penurunan kuasa bagi pengarah tersebut mewakili institusi yang baru tadi. Contohnya surat ni pengarah akan mendapat surat lantikan ataupun penurunan kuasa daripada menteri sebagai pegawai, sebagai ketua eksekutif. Ketua eksekutif. Okey. Ketua eksekutif ni adalah pengarah lah, dan di dalam Akta 174 dia dinamakan sebagai pegawai haiwan pelajar. Kat situ. Jadi ada orang confuse sebenarnya. Ramai orang yang confuse apabila sebut pegawai haiwan pelajar. Sama juga dengan pelantikan warden. Mungkin college community dia tak ada asrama, mungkin tak ada melibatkan pelantikan warden. Tetapi di politeknik, apabila kita tengok borang pelantikan sebagai warden, dekat sign kat bawah tu adalah tulis kat situ pegawai haiwan pelajar. Sebenarnya bukan ketua jabatan haiwan pelajar, tapi pegawai haiwan pelajar yang dimaksudkan dalam surat lantikan tu adalah pengarah sebenarnya, iaitu yang memegang kuasa eksekutif di politeknik dan juga di college community lah. Dan pihak berkuasa tata tertib ni adalah satu kumpulan yang diwakilkan oleh pengarah. Maksudnya pengarah ni, kalau pengarah ni tak ada masa nak buat perbicaraan, dia boleh mewakilkan penurunan kuasa daripada dia setelah dia mendapat kuasa lah. Kalau dia tak dapat kuasa lagi, tak boleh lah. Setelah dia dapat surat penurunan kuasa daripada menteri, dia boleh turunkan kuasa tersebut kepada mana-mana ketua jabatan ataupun ketua unit yang dipikirkan boleh mewakilkan beliau semasa beliau tak ada lah. Setelah dia dilantik lah. Kalau dia tak dilantik, tak boleh lah. Dia nak dilantik terlebih dahulu, baru dia boleh mewakilkan kuasa tersebut kepada mana-mana ketua jabatan ataupun ketua unit yang berkaitan lah. Dan juga atau mana-mana pegawai yang mendapat surat perwakilan. Maksudnya daripada pengarah tadi lah. Dan PBT ni, pihak berkuasa tata tertib ni, menentukan dasar dan juga hala tuju tata tertib pelajar institusi. Jadi pengarah ni dia mempunyai satu kuasa yang besar. Dia besar lah sebab dia kuasa eksekutif. Dan dia boleh menjatuhkan hukuman kepada pelajar setelah melalui proses proceeding. Jadi dia boleh tentukan dasar dan juga hala tuju tata tertib pelajar sesebuah institusi. Macam mana dia nak develop dia punya dasar dan juga hala tuju tadi. Sebab tu saya kata pengarah ni dia mempunyai kuasa eksekutif yang cukup besar lah untuk menentukan apa-apa keputusan dalam proceeding, menjatuhkan hukuman dengan dinasihati oleh pegawai haiwan pelajar ataupun ketua jabatan haiwan pelajar. Jadi itu berkait rapat lah di antara pengarah dan juga pegawai haiwan pelajar dan juga ketua jabatan hal haiwan pelajar. Seterusnya Akta 174 ni merupakan suatu akta mengenai kaedah-kaedah pelajar politeknik dan juga college community lah. Diguna pakai oleh UiTM, saya sebut yang mula-mula tadi lah, college college matrikulasi, dan juga ianya Akta 174 ni hanya boleh diguna kepada institusi yang disenaraikan sahaja. Disenaraikan kat mana? Yang saya sebut tadi adalah di jadual yang pertama. Dalam jadual pertama tu, kalau kita tengok buku Akta 174 ni, ada ni, ini adalah buku Akta 174. Di belakang sekali ni dia ada jadual yang pertama. Jadual pertama ni adalah merupakan senarai institusi. Senarai institusi yang dia telah mendapat kuasa lah daripada menteri, dan apabila ada di dalam jadual yang pertama sahaja, akta ni boleh diguna pakai. Ramai ada sebelum ni saya pernah ada pengalaman saya, tapi benda ni dah lepas lah. Ada politeknik, saya tak nak sebutlah politeknik mana. Politeknik tersebut membuat proceeding kepada pelajar. Pelajar ni saya lupa kes curi ke kes dadah macam itulah. Apabila dibuat proceeding, pengarah ni dia baru masuk dalam politeknik tersebut,
dan telah dibuat prosiding dan telah dijatuhkan hukuman kepada pelajar tadi melalui prosiding tadi. Kalau nak ikutkan, ikut law, pelajar tersebut, hukuman yang dijatuhkan tidak sah lah. Dan sepatutnya politeknik tersebut tidak boleh membuat prosiding lah lagi, sebab pengarah pun belum lagi dilantik sebenarnya. Jadi sebenarnya ni adalah tanggungjawab biasanya pegawai awal pelajar lah di college community dan juga di politeknik yang dia care sikit lah. Maksudnya dia kena maklum kepada bahagian ambilan dan pengenal pelajar berkenaan dengan pengarah-pengarah baru ni. Tapi insyaAllah setakat ni saya tengok bahagian BAPP cakna lah. Maksudnya apabila ada saja pertukaran pengarah-pengarah, dia akan angkat permohonan kepada Jabat Menteri lah untuk melantik pengarah-pengarah ni, dapat surat kuasa lah sebagai ketua eksekutif dan juga pegawai awal pelajar di politeknik ataupun college community yang berkenaan lah. Sebab tu saya kata mesti berada dalam jadual yang pertama, barulah boleh menggunakan pakai peruntukan Akta 174 ni, insyaAllah. Jadi Akta 174 ni adalah untuk mengawal tata tertib pelajar dan juga perjalanan aktiviti co-curriculum di politeknik dan juga college community lah. Memastikan segala tindakan dan keputusan yang diambil berhubung perkara di atas adalah sah dari segi undang-undang. Jadi kita tak nak apabila kita melakukan prosiding dan kita jatuhkan hukuman kepada pelajar, tapi hukuman itu tak sah dari segi undang-undang. Sebab kita menggunakan pakai Akta 174 ni. Setakat ni ada apa-apa pertanyaan ke ataupun ada boleh tanya, maksudnya boleh tanya. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh terus. Boleh tak tunggu last lah. Boleh kita bincang sama-sama. Kalau ada pengalaman tuan-tuan dan juga perempuan di institusi masing-masing yang boleh berkongsi lah, kita boleh berkongsi dengan kawan-kawan kita ataupun kita boleh cerita lah. Mungkin dari tuan-tuan dan juga perempuan, saya pasti ada yang berpengalaman lah dalam membuat proceeding lah ke atas pelajar-pelajar ni. Terutamanya biasanya kita tengok kes kalwat, kes melibatkan jenayah narkotik dan juga kes-kes biasa lah. Tapi mungkin ada yang buat prosiding lah. Kalau ada soalan boleh tanya sekarang, boleh ni mencelah, tak ada masalah. Kita boleh berbincang sama-sama. Ada tak? Ada So kalau tak ada, kita teruskan. Jadi saya rasa yang awal-awal tadi jelaslah berkenaan dengan pegawai eksekutif, pegawai awam pelajar yang dilantik. Jadi saya harap benda tu dah jelas lah. Dan tuan-tuan, saya rasa kalau ikutkan daripada bahagian BAPP, dia maklum kalau ikutkan ada list yang terbaru lah. InsyaAllah dah termasuklah tuan-tuan dan juga perempuan lah di dalam list tersebut bagi surat penurunan kuasa sebagai pegawai awal pelajar dan apa kita sebut sebagai penurunan kuasa eksekutif lah daripada pejabat menteri lah. Okey, seterusnya pihak berkuasa tata tertib lagi kita sambung ialah seseorang kaki tangan yang ditetapkan oleh menteri. Sebab tu saya kata tadi mesti mendapat surat pelantikan kuasa daripada menteri sebagai pegawai awal pelajar. Ini dalam Seksyen 5 kurungan 1. Itu dalam Seksyen 5. Dalam akta ni dia ada banyak seksyen lah. Dia ada 3 jadual. Jadual yang pertama berkaitan dengan institusi. Jadual kedua dia ada 7 bahagian. Ada 7 bahagian. Semua bahagian tata tertib, bahagian rayuan, bahagian apa semua duduk dalam jadual yang kedua. Jadual yang ketiga melibatkan perwakilan MPP ataupun JPP, Jawatankuasa Perwakilan Pelajar. Itu dalam jadual yang ketiga lah. Jadi dalam jadual yang kedua banyak mengandungi berkaitan dengan tata tertib pelajar, berkaitan dengan rayuan pelajar, berkaitan dengan kesalahan pelajar, tata tertib am, semua duduk dalam bahagian jadual kedua, bahagian 1 sampailah ke bahagian 7. Dan dalam tu juga ada berkaitan dengan contoh-contoh hukuman. Kita ada 7 hukuman. 7 hukuman yang boleh dijatuhkan kepada pelajar setelah melalui proses proceeding lah. Melalui proses proceeding. Termasuklah amaran, denda, digantung menggunakan kemudahan, digantung asrama, digantung pengajian, dan last sekali adalah dibuang lah.
dibuang daripada institusi. Itu berkaitan dengan jenis-jenis kesalahan. Kita sebut dia sebagai 48, kaedah 48. Okey, Seksyen 5.2, pihak berkuasa mengambil apa-apa tindakan tertentu. Ini dalam Seksyen 5(2), PHCP berkuasa untuk mengambil apa-apa tindakan tertentu kepada pelajar yang membuat salah lah, dan juga telah menjalani proses prosiding. Okey, yang ni kalau di Politeknik, sebab di KK ni dia tak ada asrama. Di Politeknik dia ada asrama, ramai orang yang tersilap langkah. Tersilap langkah. Ketua warden ni apabila pelajar-pelajar ni dia buat kesalahan di asrama, dia bagi notis keluar asrama 24 jam. Contoh ditangkap di asrama membawa bahan-bahan yang terlarang. Jadi malam tu warden panggil, okey, warden pun keluar surat dia tanda tangan, okey, pelajar sekian-sekian, nombor matrik sekian-sekian, dia buat asrama di atas kesalahan gini. Yang tu ada dulu-dululah. Sekarang ni saya rasa dah tak ada lah. Kalau dulu-dulu ramai yang tersilap langkah membuang atau pelajar di asrama dengan atas surat kuasa ditandatangani oleh ketua warden. Yang tu tak boleh. Itu salah dari segi Akta 174. Untuk buat asrama, dia termasuk di dalam prosiding. Jadi perlu dibuat prosiding dan dijatuhkan hukuman tersebut oleh dalam Seksyen 5(2) tadi, iaitu pegawai awal pelajar tadi, iaitu pengarah lah. Pengarah yang hanya yang boleh menjatuhkan mana-mana hukuman kepada pelajar dipanggil tindakan tata tertib. Tindakan tata tertib ni adalah dalam prosiding lah. Untuk menjatuhkan menggunakan tindakan tata tertib ni perlu melalui prosiding. Dia tak boleh panggil terus, macam tu tak boleh. Tapi dia adalah dia punya langkah-langkah yang perlu diambil lah. Biasanya pegawai awal pelajar ni dia tahulah apa yang perlu dibuat dan apa langkah-langkah atau peraturan yang perlu dia ikut. Contohnya surat dari segi pemakluman kepada ibu bapa apa semua. Nanti saya tunjuk last sekali antara benda-benda ataupun prosedur-prosedur yang perlu dibuat dalam kita menjalankan prosiding terhadap pelajar lah. Itu dalam hujung nanti. Okey, Seksyen 5(3) boleh mewakilkan tugas, kuasa ataupun kewajipan tersebut kepada mana-mana pegawai yang dipikirkan sesuai. Yang ni PHCP ni ataupun pengarah, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh mewakilkan kuasa tersebut kepada mana-mana ketua jabatan, ketua unit ataupun mana-mana pegawai untuk menjadi orang kata takkil lah dalam sesuatu prosiding ataupun perbicaraan. Maksudnya mungkin masa tu kena pergi mesyuarat ke apa semua. Jadi boleh mewakilkan kuasa kepada mana-mana TP ke untuk menjalankan kuasa sebagai PHCP pada waktu tersebut lah. Jadi saya harap benda ni jelas lah. Maksudnya kita tak boleh nak serahkan benda tu tanpa ada surat perwakilan kuasa lah. Contoh kita kata, okey tolong ganti hari ni, tu tak boleh lah. Kita kena ada surat lah. Bukan apa, sebab takut nanti ada perkara berbangkit, perlukan surat tu sebagai inilah untuk kita tunjuk kepada pihak yang berwajib lah, sebagai kita telah turunkan kuasa kepada orang yang berkenaan lah. Okey. Seksyen 5(3)(a) adalah pindaan ataupun tambahan PHCP mana kaki tangan yang diwakilkan fungsi maklumkan kepada pelajar alasan tindakan dan juga beri peluang hak untuk didengar. Okey. Dalam pindaan Seksyen 5(3)(a) ni, pelajar ni kita perlu beri hak lah kepada dia, kepada beliau. Dulu apabila dia banyak akta ni, dulu apabila pelajar ni ditangkap kita dituduh. Okey, dituduh, kita boleh gantung pelajar ni. Dan apabila pelajar ni menjalani perbicaraan contoh, menjalani perbicaraan dan dijatuhkan hukuman, denda ke apa-apa saja, asalkan dia dijatuhkan bersalah. Apabila sebut bersalah sahaja, pelajar ni mesti ataupun automatik dia terjatuh ataupun terlucut hak dia sebagai pelajar. Maksudnya dibuang daripada institusi. Tu sebelum ni lah, sebelum pindaan pada 2012. Apabila ada pindaan pada 2012, pelajar-pelajar ni apabila dituduh kita boleh gantung pengajian. Tetapi
apabila pelajar ni didapati bersalah ataupun dijatuhkan hukuman bersalah oleh mana-mana mahkamah ataupun mana-mana badan yang sepatutnya lah, pelajar ni perlu dibuat prosiding. Perlu dibuat prosiding juga. Walaupun dah confirm lah dia bersalah. Cumanya perlu buat prosiding pun dia lebih kepada sebut semula lah. Sebut semula kita panggil. Jadi kita panggil pula, kita dapatkan surat hukuman tu daripada mahkamah. Kita baca balik. Kita panggil pelajar ni dan pada masa prosiding tersebut kita baca balik hukuman yang telah dijatuh kepada beliau, dan daripada jatuh hukuman tersebut kita boleh sabitkan kepada apa kesalahan. Contohnya menjatuhkan nama baik politeknik. Okay, kat situ, daripada situ kita kaitkan dan pelajar ni dibuang politeknik ataupun digantung semester. Tu boleh. Maksudnya tak panjang lah, kita tak perlu ambil apa orang kata keterangan apa semua. Memadai dengan hanya surat jatuh kuasa daripada hukuman daripada mana-mana mahkamah tadi. Sebab mahkamah tadi dia mahkamah ni melebihi dah kuasa dia daripada kita, dan dia telah membuat siasatan lah. Jadi kita hanya mengambil balik hukuman yang telah dijatuhkan kepada pelajar tersebut untuk kita baca balik, dan kita jatuhkan hukuman kepada pelajar tersebut berdasarkan hukuman yang telah dijatuhkan di mahkamah luar lah. Sebab mahkamah luar ni dia lebih besar lah, dia punya kuasa dia daripada kita lah. Dan Seksyen 5/3B, hak pelajar untuk diwakili oleh kaki tangan. Yang ni pun ada pindaan. Dulunya pelajar ni dia tak boleh bawa PA ke apa semua. Dia tak boleh nak ni. Sekarang ni boleh. Dia boleh bawa PA dia atau mak ayah dia untuk dia buat rayuan. Rayuan lah, bukan sebagai peguam. Dia bukan sebagai peguam. Dia hanya membuat rayuan di dalam sebarang prosiding tadi. Jadi keluarga ataupun PA lah biasanya. PA ni kalau dia kata dia tahu anak pelajar dia ni adalah seorang yang baik, tersasiah dia, peribadi dia okey apa semua dalam kelas, tiba-tiba ada kes macam ni, dia boleh ni lah, maksudnya dia boleh suarakan dia punya pandangan dan juga rayuan lah berkaitan dengan pelajar tersebut. Kalau biasanya kalau pelajar ni ada ni lah, maksudnya dalam kelas dia okey, biasanya PA akan datang lah. Tapi biasa ada juga yang PA ni tak datang lah. Kalau tak datang tu dia dah tahu lah pelajar ni memang bermasalah lah. Okey, dan pelajar ni juga boleh buat rayuan lah apabila dijatuhkan hukuman dalam 5 Seksyen 3B ni, kurungan 3B ni. Apabila dijatuhkan hukuman, pelajar ni boleh membuat rayuan secara bertulis. 14 hari. Dia ada tempoh 14 hari daripada tarikh keputusan. Kalau jatuh hukuman 1 bulan, contoh 1 bulan 1, dia ada sampai 14 hari bulan 1 untuk membuat rayuan. Tetapi mesti rayuan tersebut mesti melalui pengarah politeknik lah, dan juga melalui politeknik tersebut. Dia tak boleh nak tulis surat-surat dia hantar terus kepada menteri, tak boleh. Dia mesti melalui institusi berkenaan dan juga disokong oleh pengarah lah. Kalau tidak, memang rayuan dia tu tak dipertimbangkan lah. Surat mesti melalui politeknik. Itu adalah untuk rayuan lah. Pelajar ni berhak lah nak buat rayuan. Sama ada lulus tak lulus rayuan tersebut, kita tak ni lah. Cuma berhak untuk buat rayuan. Seksyen 5/3C, pelajar dibenarkan membuat representasi bertulis atau lisan dalam prosiding. Maksudnya dia boleh ni lah. Dia boleh orang kata buat rayuan lagi lah masa dalam proses prosiding tu. Dia boleh maklum. Kita biasanya kalau saya tanya, kamu nama sekian-sekian, nama sekian, adakah bersetuju dengan apa yang telah dibaca tadi, pertudahan yang telah dibaca tadi, dan apa kata-kata yang nak diberitahu lah. Biasanya pelajar dia akan buat rayuan lah. Dia cakap lah, gini, dia daripada ni dia akan buat rayuan lah agar hukuman dia diringankan ke apa semua, dalam bentuk proses representasi bertulis atau lisan dalam prosiding. Seksyen 5/3D, keputusan PHCP, keputusan yang dibuat oleh pengarah ataupun mana-mana kaki tangan atau lembaga kaki tangan dalam prosiding. Ini berkaitan dengan hukuman lah, berkaitan dengan hukuman yang telah dibuat
oleh PHCP. PHCP ni pegawai awal pelajar ataupun pengarah lah. Ataupun mana-mana ketangan atau lembaga ketangan yang telah dilantik oleh pengarah tadi dalam prosedur itu terkandung dalam Seksyen 5 kurungan 3D. Okey, ni contoh surat. Surat perwakilan kuasa di bawah Seksyen 53. Ni kalau pengarah yang nak buat perwakilan kuasa. Ni contoh. Ni ada biasanya di awal pelajar adalah surat ni. So kopi dia ada. Di mana kalau kata pengarah ni dia nak menurunkan kuasa dia tadi dalam proses ataupun apa-apa proceeding kepada mana-mana pegawai ataupun kepada mana-mana ketua jabatan, bolehlah menggunakan borang tersebut ni lah. Nanti saya tengah cuba dapatkan surat yang surat penurunan kuasa daripada menteri. Yang tu ada satu surat lagi. Yang tu dihantar kepada institusi untuk melantik mana-mana pengarah sebagai pegawai eksekutif ataupun pegawai awal pelajar. Yang ni adalah apabila dia dah dapat surat tu, dia nak turunkan kuasa kepada mana-mana ketua jabatan dan juga ketua unit yang berkenaan. Okey, boleh? Ada apa-apa pertanyaan boleh tanya Boleh tanya. Tak ada masalah. Boleh bincang. Kalau ada soalan-soalan yang mungkin tuan-tuan ataupun juga puan-puan ada nilah mungkin perlukan penjelasan. Okey, ni kita pergi kepada prosedur perbicaraan. Prosedur perbicaraan. Okey. Dia ada prosedur dah. Ni adalah catatan alih lah sebelum perbicaraan. Apabila yang ni biasanya pegawai, tuan-tuan puan-puan kena tahulah. Sebab kalau tersilap langkah, memang kita lah yang kena sebagai pengarah. Sebagai pengarah dan juga ni. Sebab dia melibatkan akta ni, kalau kita tak buat betul-betul, kita takut nanti langkah yang kita ambil ataupun hukuman ataupun keputusan yang kita buat tu silap lah. Silap. Maksudnya pegawai pelajar ni dia perlu apabila ada aduan daripada mana-mana lah, dari pegawai politeknik sendiri ataupun kolej komuniti sendiri ataupun daripada orang awam. Bolehlah, boleh membuka file case lah apabila ada aduan. Kita kena siasat betul-betul. Kena panggil lah saksi apa semua. Kita kena panggil pelajar-pelajar berkenaan. Daripada situ kita kena buat laporan. Buat laporan prima facie. Okey, apabila buat prima facie ni, yang ni lah sebenarnya perlukan penasihatan kepada pegawai awal pelajar. Wadah pengarah. Maksudnya siapa yang buat dia punya laporan tadi, sama ada pegawai kebajikan dan disiplin ataupun ketua jabatan sendiri, ketua jabatan awal pelajar. Dia perlu buat laporan kepada pengarah dan daripada situ kita boleh tengok ni adalah kes ni ada laporan prima facie. Prima facie ni maksudnya kes ni perlu diteruskan. Perlu dibuat pertuduhan ataupun dibuat proceeding. Jadi kalau perlu kita kena sediakan surat pertuduhan dan juga fakta-fakta kes lah. Kat sini penting. Sebab apa? Dokumen-dokumen yang kita buat mesti mengikut seperti mana yang telah ditetapkan lah. Perlu ada surat keterangan pelajar tadi, perlu kita panggil saksi-saksi yang berkenaan. Saksi ni mungkin boleh 2 orang ke, sebagai nak mengukuhkan kes yang kita nak bawa ke depan tadi, perlu ada saksi-saksi lah dan juga ada secara bertulis lah pengakuan saksi-saksi tadi dan juga pelajar lah. Dan sedia dan hantar notis perbicaraan kepada pelajar. Apabila dah siap semua tu, kita menghantarlah notis kepada pelajar untuk perbicaraan. Perbicaraan ni notis yang perlu dihantar kepada pelajar wajib lah. Sebab untuk kedatangan pelajar, kepada keluarga, kita SK kepada keluarga dan juga PA lah untuk memaklumkan bahawa pelajar ni perlu menghadiri proceeding di Politeknik. Dan ada orang tanya, kalau lah pelajar ni tak nak datang, kalau dia tak nak datang pada hari perbicaraan tersebut, okey, surat dah hantar apa semua, dah maklumat, dah telefon, dah lengkap lah, ada bukti lah, surat-surat ni dah hantar. Pelajar ni tak datang. Macam mana kita nak buat? Jadi daripada sini, dalam akta tersebut, pelajar ni kita boleh jatuhkan hukuman gantung. Kita boleh jatuhkan hukuman gantung walaupun dia tak hadir pada hari perbicaraan itu, kita gantung. Kita gantung dia ni sehingga bila? Sehinggalah dia bersetuju untuk datang. Untuk datang bila-bila ataupun masa untuk menyambung proses proceeding tadi. Jadi
Kalau kata dia tak nak datang, setahun lah, 2 tahun lah kita gantung. Jadi dia tak boleh lah nak masuk pelajar, tak boleh apa semua. Untuk pelajar-pelajar macam ni, memang kita kena gantung. Kalau tidak, tahun depan dia datang. Susah kita. Okey. Jadi apabila dah jatuh hukum tadi, kita perlu buat laporan lah. Laporan keputusan perbicaraan, dan laporan ni perlu dihantar lah satunya kepada bahagian BEP, bahagian ambilan dan pembangunan pelajar, kepada penyedia bantuan kewangan pelajar tadi. Kalau PTPTN lah. Kalau zakat lah kita kena maklum bahawa pelajar ni telah dikenakan tata tertib, sama ada biasanya dia akan digantung lah dia punya penyediaan kewangan tadi. PTPTN dia akan stop, zakat pun dia akan stop, sehinggalah satu masa pelajar ni dah datang balik proceeding, sama ada bersalah tak bersalah. Kalau tak bersalah, okey, pelajar ni perlu diterima balik, sambung balik. Had pergantungan tu sebenarnya dia tak ada had dan maksima. Kalau kita sepatutnya pelajar kan dia ada had dia sampai berapa semester, 8 semester contoh tak. Okey, sampai 8 ke 9 semester. Jadi untuk pelajar yang macam ni tak ada had sebab dia dalam proses digantung ataupun dikenakan tindakan tak tertib. Jadi tak ada tempoh maksima lah. Maksudnya untuk kita gantung pelajar ni berapa lama. Ini adalah carta alih lah kalau kita tengok sebelum perbicaraan. Semasa perbicaraan, okey, sahkan butiran. Okey, ni ada kerja-kerja pegawai awal pelajar lah ni. Bukan perkara. Maksudnya sebelum masuk bilik tu, awal pelajar ni dia dah ada lah. Butir-butir pelajar ni dia akan baca. Okey, butiran pelajar ni, nama pelajar ni betul tak? Nombor matrik pelajar ni. Okey, lepas tu baca pertuduhan dengan jelas. Sehingga benar-benar faham. Sebenarnya pelajar ni dah faham. Tapi proses dia untuk lebih ni lagi dalam proceeding tadi kita perlu baca baca pertuduhan kepada pelajar ni, dan pelajar ni kata faham. Okey, apabila faham tu kita ambil pengakuan pelajar dan baca fakta kes dengan jelas. Jadi kita ambil balik keterangan yang pelajar tulis tadi, dah pengakuan dia tadi. Okey, kita baca balik. Okey, ini adalah pengakuan daripada pelajar-pelajar berkenaan dengan kesalahan-kesalahan gini. Okey, dan dengan fakta kes lah, cukup lengkap lah. Jadi last kali kita tanya pelajar ni adakah dia mengaku salah di atas pertuduhan kes yang kita baca tadi. Okey. Kalau kata dia mengaku salah, okey, kita beri peluang sekali lagi untuk dia merayu lah. Kita bagi masa untuk dia membuat rayuan lah. Membuat rayuan. Kalau dia tak mengaku, tadi dalam pengakuan tu dia dah mengaku, ada surat pengakuan, dia dah sign, dia dah mengaku dia gini. Tapi tiba-tiba hari kejadian dia tak mengaku. Okey, betul lah penting tadi kita ada panggil saksi. Kita baca pula, kita ada saksi, kita minta saksi bangun, saksi cerita. Okey, daripada situ baru kita buat keputusan. Biasanya benda tu dah jelas lah apabila saksi apa semua ada pengakuan saksi. Kita boleh ambil daripada pengakuan saksi tadi, keterangan saksi tadi untuk kita jatuhkan hukuman lah kepada pelajar ni. Jatuhkan hukuman, rekod catat hukum yang diberikan. Okey, hukuman adalah muktamad. Yang ni peranan kepada tuan-tuan lah. Apabila kita jatuh hukum, tak boleh kita nak ni lah, maksudnya okey, masa proceeding jatuhkan hukuman macam tu. Apabila keluar bilik je, mak ayah ke pelajar ni pergi jumpa, berubah, tak boleh. Sebab hukuman dalam muktamad, kecuali dia buat rayuan. Tapi rayuan pun bukan dengan pengarah. Rayuan ni mesti kepada menteri, kepada menteri. Dan rayuan ni hanya menteri yang layak yang memberi pertimbangan kepada rayuan tersebut. Jadi menteri ini dia akan lantik pula. Kalau biasanya, kalau saya lah sebelum-sebelum ni, menteri ini dia buat tak formal je. Apabila kita hantar surat rayuan pelajar ni yang telah dijatuhkan hukum, jadi biasanya pegawai khas lah ataupun orang yang incah untuk jaga politeknik dan college committee ni akan call. Contoh kalau di politeknik dia akan call ketua jabatan lah. Dia akan tanya, okey, pelajar ni gini, fakta kes dia macam mana. Okey, dia akan minta kita punya cadangan. Biasanya gitulah. Biasanya hukuman ni kekal lah. Kekal kecuali kalau kena buang. Kalau kena buang mungkin kadang-kadang berubah, gantung daripada buang pergi ke gantung 2 semester. Kalau setakat gantung 2 semester tu biasanya tak berubah lah. Akan kekal lah. Kecuali fakta kes tu tak kuat lah. Sebab tu dokumen-dokumen yang semasa proses proceeding tadi perlu disimpan. Kita perlu simpan untuk segala hal yang berkaitan yang ke depan. Contoh pelajar-pelajar ni nak buat rayuan ke apa semua, memang kita perlukan dokumen tersebut untuk kita hantar kepada pejabat menteri berserta dengan surat rayuan daripada pelajar tadi.
Okey, lepas jatuh hukum ni, perlu keluarkan surat hukuman dengan segera. Jangan tangguh-tangguh. Sebab kalau kita tangguh, kemungkinan besar ada banyak benda-benda yang akan berlaku di antara tempoh-tempoh tu. Jadi, dah jatuh hukuman, keluarkan surat segera dan maklumkan kepada pihak yang berkaitan tentang hukuman yang telah dikenakan kepada pelajar-pelajar tersebut. Okey. Itu adalah proses carta alih semasa perbicaraan lah. Dan selepas perbicaraan, kita maklumkan kepada pelajar. Kita kena maklum kepada pelajar tentang tata cara rayuan yang boleh dibuat oleh pelajar sebaik saja hukuman dijatuhkan. Kita kena maklum pelajar ni dia berhak dalam masa 14 hari. Dalam masa 14 hari, pelajar ni boleh membuat rayuan lah kepada menteri berkaitan dengan hukuman yang telah dijatuhkan. Jadi surat hukuman tadi kita sudah kepada pelajar dan juga pelajar tadi buat rayuan melalui politeknik dan kita akan hantar kepada pejabat menteri dan juga BEP. Okey, yang tu kita suruh pada pihak sana lah untuk membuat rayuan, untuk membuat pertimbangan kepada rayuan pelajar-pelajar tadi. Dan kalau perlu kita perlu keluarkan surat iringan rasmi lah mengatakan bahawa kita telah menerima rayuan daripada pelajar-pelajar ni di atas kesalahan-kesalahan ni untuk dibuat pertimbangan rayuan. Okey, itu bergantung kepada pihak pejabat menteri lah. Okey, proses rayuan berlaku jika ada rayuan, terima keputusan rayuan, maklum kepada pihak berkaitan dan juga rekod tentang keputusan rayuan tadi. Kalau kata rayuan tadi berjaya, kita kena buat satu surat pemakluman tentang perubahan kepada hukuman tadi. Kalau kata daripada buang, pejabat menteri telah mempertimbangkan bahawa digantung, pelajar-pelajar tadi digantung 2 semester. Jadi kita kena buat satu surat lain lah, keputusan rayuan, keputusan rayuan kepada pelajar tadi untuk memaklumkan bahawa ada perubahan kepada hukuman yang telah dijatuhkan kepada beliau lah. Okey. Jadi itu adalah carta alih kepada selepas perbicaraan. Seterusnya kita tengok kepada kaedah 26. Okey, kaedah 26 ni juga penting. Kaedah 26 juga penting. Kaedah 26 ni dalam Akta 174 untuk menjatuhkan hukuman kepada pelajar, kita perlu buat prosiding. Tetapi berbeza dengan kaedah 26A ni, di bahagian 2 Akta 174, kita boleh saman pelajar ni dia panggil denda terus. Kaedah 26A denda terus. Maksudnya pelajar tu buat salah, kita boleh saman. Saman terus. Maksudnya tak perlu melalui proses prosiding. Yang ni dulunya kita ada akta di bawah 47. 47 bahagian 2 iaitu berkaitan dengan saman terus, berkaitan dengan lalu lintas, undang-undang lalu lintas. Undang-undang lalu lintas dia punya maksimum ataupun limit jumlah saman yang boleh dikenakan kepada pelajar adalah sebanyak RM100. Itu maksimum. Tidak boleh melebihi RM100. Itu adalah untuk berkaitan dengan kesalahan-kesalahan lalu lintas. Tetapi untuk kaedah 26A ni, dia bukan berkaitan dengan lalu lintas lah. Ia berkaitan dengan kesalahan rupa diri dan pakaian, kesalahan kad pelajar, kesalahan di kamsis, kesalahan di perpustakaan, vandalism, kesalahan perlakuan, kesalahan lalu lintas ni termasuk dalam 47 tadi lah. Okey, yang ni dia punya limit dia, kalau tadi kita tengok di bawah kesalahan lalu lintas tidak melebihi RM100. Tetapi di bawah kaedah 26A ni dia punya limit dia hanyalah RM50, tidak boleh melebihi RM50. Jadi yang ni pun kena jelas. Tuan-tuan dan juga puan-puan kena jelas lah. Saman jangan melebihi RM50 bagi kaedah 26A berkaitan dengan kesalahan rupa diri dan juga pakaian, kesalahan kad pelajar, kesalahan kamsis, kesalahan perpustakaan dan juga vandalism dan seterusnya lah. Yang ni limit dia adalah 50 lah. 50. So yang ni boleh terus kita saman, keluarkan surat saman, dan orang yang saman ni mesti mempunyai penurunan kuasa daripada pengarah ataupun pegawai awam pelajar. Jadi perlu diturunkan kuasa terlebih dahulu untuk membolehkan mereka ni mengeluarkan surat saman kepada pelajar. Ada juga orang yang poli lah, saya tengok pernah saya jumpa itu politeknik, dia serahkan buku saman tu kepada Pak Kad. Jadi Pak Kad ni saman.
Tak boleh. Sebab Pak Gad ni tak ada surat penurunan kuasa daripada ketua eksekutif. Jadi kena orang yang sama ni mesti ada surat surat penurunan kuasa daripada pegawai eksekutif sebelum dia boleh menyamar lah. Okey. Boleh? Ada apa pertanyaan ke? Kalau ada boleh tanyalah. Boleh tanya terus. Takut ada soalan, boleh tanya terus. Jangan ni lah, jangan tunggu. Boleh tanya terus. Okey, kalau tak ada kita next next. Okey, perwakilan kuasa. Perwakilan kuasa ni penting lah. Macam saya sebut tadi lah. Di bawah subsection 5/1 Akta Institusi Pelajaran Jabatan Tertib 976, pegawai awal pelajar mewakilkan kepada pegawai tertentu tugas-tugas tertentu. Yang ni kalau kata nak proses prosiding, perwakilan kuasa untuk urus dia tata tertib. Tapi kalau untuk menyaman di bawah kes-kes kaedah 26A ataupun kaedah 47 bahagian 4. Ini adalah berkaitan dengan lalu lintas. Kaedah 26 rupa diri, kaedah 47 lalu lintas. Yang ni perlukan surat perwakilan kuasa. Kadang-kadang pelajar ni tak tahu. Memang betul pelajar ni tak tahu yang kita perlukan surat perwakilan kuasa apa semua ni untuk menyamar beliau. Tapi kita kena ni lah, berhati-hatilah. Takut mungkin ada yang kita sama tu anak-anak staf politeknik juga. Jadi dia orang tahu orang ni tak ada kuasa. Jadi kita kena ni lah. Jadi tuan-tuan, tanggungjawab tuan-tuan dan juga puan-puan memastikan bahawa staf-staf yang ada di jabatan untuk menyamar ni dia perlu ada surat penurunan kuasa lah daripada pengarah ataupun pegawai eksekutif ataupun juga dipanggil sebagai pegawai awal pelajar. Jadi perlu ada surat saman-saman tadi. Okey. Dah. Okey, rayuan. Rayuan tadi yang saya sebut tadi lah. Sebarang rayuan berkaitan notis kesalahan tata tertib tidak akan dilayan melainkan mendapat keluasan. Okey, ni bukan rayuan prosiding ni. Ni adalah rayuan yang dikenakan kaedah 26A dengan kaedah 47 tadi. Yang ni adalah untuk rayuan saman. Rayuan saman, kalau tuan-tuan dan juga puan-puan rajin lah. Ada politeknik yang dia pengarah dia turunkan kuasa kepada ketua jabatan awal pelajar je. Jadi pelajar-pelajar ni datang buat rayuan, dia akan jumpa ketua jabatan awal pelajar ataupun jumpa pegawai kebajikan dan disiplin ataupun pegawai awal pelajar. Dalam konteks di KK ada pegawai awal pelajar. Jadi diorang inilah yang akan jalankan proses. Biasanya kita dah tetapkan lah kalau kata kesalahan pertama, kesalahan kedua, berapa kita boleh bagi rayuan. Itu biasa, itu peringkat pengurusan di politeknik dan juga college committee sendirilah. Dia boleh tentukan, contoh kalau kata college committee ni nak buat satu ketetapan bahawa pelajar-pelajar yang disaman ni hanya RM10 saja kita saman. Sama banyak kali pun RM10. Boleh? Tapi tu dalam kita ada pula buku sebenarnya, buku pengurusan disiplin politeknik ataupun college community. Yang tu kita boleh buat lah. Selagi dia tak melanggar kepada yang asas tadi. Contoh, tak melebihi 50, tak melebihi 100 dan kesalahan-kesalahan yang ada. Jangan pula kesalahan yang tak ada. Contoh, kesalahan yang tak ada dalam kaedah 26A itu kita masukkan dalam tu dan kita saman. Tak boleh lah. Jadi perlu ada, kena ikut dia punya ni jugalah peraturan dan juga ni jugalah. Okey, itu berkaitan dengan rayuan. So kita ada kat sini sampel ni bukan nama sebenar lah ni, boleh tengok lah. Ni adalah fakta kes yang ni nama pelajar. Ni contoh format sebenarnya saya nak tunjuk, bukan kes sebenar ni. Tunjuk contoh format. Kalau kita buat fakta kes, dekat situ kita kena ada keterangan kesalahan, kena cerita. Nama kena lengkap, di mana kejadian tu berlaku dan apa yang menjadi kesalahan kepada pelajar. Contohnya kalau dalam kes ni adalah ayat pemantauan terhadap grup WhatsApp. Ni pelajar ni dia macam menghasut pelajar lain supaya tidak datang ke kelas. Ni contoh lah, contoh. Jadi kita kena masukkan bukti, kita kena snap lah. Kalau kata dia menggunakan WhatsApp kepada rakan-rakan dia, kita kena snap bukti tersebut. Bukti ni sebagai ni lah. Jadi kat sini ekoran daripada kesihatan, contohnya yang last kali tu,
kami dapati terdapat kes penyebaran berita tidak sahih dan perlu dibuat pertudahan pelajar yang terbaik, yang terbabit. Maksudnya pelajar ni dia macam sebar berita palsu lah, menyatakan kelas tak ada ke apa semua kan. Okey. Jadi ini contohlah, contoh fakta kes yang ada lah. Okey, daripada fakta kes tadi, contohlah, kita tengok, kita bila dah ada fakta kes tadi, kita boleh buat pertudahan. Ni contoh kertas pertudahan lah. Kalau kata yang ni lah kita akan baca pada proceeding. Okay, KD akan baca ataupun ketua jabatan akan baca. Ataupun pegawai awal pelajar. Pegawai pelajar dalam konteks ni lah, bukan pegawai pelajar pengarah ni. Sebab dia akan confuse. Dia akan baca pertudahan yang dikenakan kepada pelajar tersebut. Kita kena cerita nama sekian pelajar mana di politeknik mana, pada jam berapa, dalam grup WhatsApp. Kalau kata grup WhatsApp mana, dia sebarkan apa. Okey, yang tu adalah bukti utama lah. Dia sebarkan apa untuk kita menyabitkan kesalahan beliau tadi. Kita sebut perbuatan beliau tu kita ambil dalam buku akta di bawah jadual kedua bahagian mana? Bahagian 2 ke bahagian 3 ke bahagian 4 ke, dalam kaedah 3/F disebut kaedah-kaedah institusi pelajaran tata tertib 1976 Akta 174 Pindaan 2012 yang menyebut seseorang pelajar tidak boleh mengatur, mengapi atau menyertai. Yang ni kita ambil dalam akta, dalam perenggan akta, dalam kaedah 3F tadi, untuk kita baca pertudahan ni. Dan kita sabitkan terus dengan perbuatan kamu ini, ianya merupakan suatu kesalahan tata tertib dan jika didapati bersalah, kamu boleh dihukum di bawah kaedah 48. Kaedah 48 ni adalah jenis-jenis hukuman yang boleh dikenakan kepada pelajar dalam Akta 174. Contoh saya baca kat sini. Satunya amaran, denda tidak lebih daripada RM500, pergantungan daripada mana-mana daripada kesemua kemudahan institusi, pergantungan daripada mengikuti kursus pengajian, penghalangan daripada menduduki sebahagian keseluruhan peperiksaan, penyingkiran daripada mana-mana bahagian institusi, pembuangan daripada institusi oleh pihak kuasa. Okey, yang tu last sekali lah. Maksudnya kena buang institusi lah. Jadi ada ni semua sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jenis kesalahan yang ada dalam kaedah 48 ni. Kaedah 48. Okey, boleh jadi ni hanya, tapi kalau kita buat proceeding biasanya lah. Kalau buat proceeding takkan kita nak ambil yang kesalahan yang pertama lah. Amaran. Sebab nak buat proceeding ni satu kes yang rumit jugalah dari segi penyediaan dokumen dan juga beberapa kerja-kerja yang perlu dibuat lah. Jadi kalau setakat kita nak buat bagi amaran, kita panggil dia sebagai tindakan pentadbiran. Biasanya kita ni di Politeknik dan juga KK banyak yang kita ambil tindakan adalah dalam bentuk tindakan pentadbiran. Yang tu lebih ni lah kita kata, bukan kata kita tak nak follow kita punya arahan, tapi banyaklah benda-benda yang kita ambil ni lah. Kita fikirkan masa depan pelajar, kita fikirkan keluarga, kita fikirkan banyaklah benda yang kita ambil kira dalam kita membuat keputusan, sama ada kita nak menjalankan proceeding ataupun kita nak ambil dalam bentuk tindakan pentadbiran. Yang tu. Jadi sebenarnya yang proceeding ni tak banyak politeknik ataupun kolej komuniti yang buat. Mungkin tuan-tuan dalam kod 3 ni ada yang pernah telah membuatlah proses proceeding ni di tempat tuan-tuan dan juga perempuan lah. Kalau ada tu mungkin pengalaman tu baguslah. Maksudnya boleh kita gunakan pada masa-masa depan lah. Sebab kalau tak ada pengalaman, kita dulu kita ada buat bengkel Akta 174 simulasi. Tapi tahun lepas tak ada. Tahun lepas saya lupa. Ada tak ada. Tapi gitulah. Sebab kita masa yang terhad, kita nak bagi pemahaman yang betul-betul faham, nak menjalankan proceeding, mengambil masa. Dan juga kita perlu, sebelum buat proceeding, kita perlu tahu apa yang perlu kita sediakan, apa yang perlu kita buat sebelum kita membuat mana-mana proceeding lah. Jadi saya harap insyaAllah tuan-tuan boleh boleh tengoklah benda yang kalau kata di tempat tuan-tuan dan juga perempuan boleh boleh kita buat proceeding
boleh buat sebagai inilah sebagai iktibar kepada pelajar-pelajar lain. Okey, boleh faham Kalau ada apa-apa boleh ni lah, boleh tanya. Okey, laporan siasatan. Okey, apabila kertas pertuduhan tadi siap, kita kena buat laporan siasatan. Yang ni pengarah pun kena tengoklah. Kita kena cerita laporan siasatan dia macam mana, siapa yang buat laporan, siapa yang menerima laporan dan apa yang berkaitan lah dengan ni. Dan juga saksi-saksi. Kita kena panggil kawan-kawan. Kawan-kawan yang sekelas tadi kalau jatuh berkaitan dengan penyebaran berita tidak yang palsu tadi, kita boleh panggil yang menerima WhatsApp tersebut lah sebagai saksi. Jadi itu lebih jelas lah, lebih kukuh kita punya pertuduhan yang kita nak buat kepada pelajar-pelajar. Okey, kalau boleh rakam. Yang ni rakam, siap rakam ni. Kita rakam ni keterangan saksi. Pelajar ni kita rakam apa benda yang kita tanya berkaitan dengan pelajar-pelajar, berkaitan dengan yang pertuduhan terhadap pelajar tersebut lah. Kita boleh rakam lah ataupun kita boleh ambil keterangan. Biasanya polis, kalau polis dia ambil keterangan lah. Dia tanya soalan, jawab soalan, jawab. Tapi ada juga zaman sekarang saya tengok kalau kita pergi buat report kemalangan ke apa semua, polis yang tanya, dia jawab, dia tarik isi. Ada juga macam tu. Mungkin nak cepat lah. Cuma dia tanya betul tak ni? Betul ni. Dia pun tunjuk kat kita. Okey, betul tak soalan yang dia tanya ni? Ni jawapan dia. Ada juga macam tu. Sama juga kaedah dia dalam kita nak menjalani ataupun membuat siasatan. Kita perlu tanya soalan lah. Tanya soalan dan pelajar tersebut. Dan last sekali, pelajar tu perlu sahkan lah apa yang dia buat tu adalah betul lah. Okey. Okey, ni dah rakaman lah. Ni kita ada para saksi ni. Contoh saksi dan juga orang-orang yang berkait dalam kes tersebut lah, pensyarah ke ataupun pelajar-pelajar tu sendirilah. Okey, itu berkaitan dengan prosedur perbicaraan, kajian kes, kaedah 26, sama teruslah. Okey, itu Akta 174. Okey, setakat ni ada apa-apa pertanyaan ke? Berkaitan dengan Akta 174 tu. Secara Akta 174 ni kalau kita nak pergi satu-satu, dia ada 7 bahagian, dia ada 3 jadual, dia ada 7 bahagian dalam jadual kedua. Jadi panjang cerita lah, dia ada tentang asrama, tentang pilihan raya, tentang persatuan pelajar, tentang tata tertib pelajar, tentang apa yang boleh, apa yang tak boleh pelajar buat. Kalau kata dulu pelajar politeknik dan juga college community sebelum pindaan 2018 ke 2015. Mula-mula sekali pindaan dia, pelajar-pelajar ni tidak boleh melibatkan diri dalam politik. Awal-awal dulu tidak boleh melibatkan diri dalam politik. Okey, lepas tu ada berlaku pindaan. Berlaku pindaan, pelajar ni boleh melibatkan politik hanya dalam kampus sahaja. Lepas tu ada pindaan lagi, pelajar ni bebas. Bebas. Bukan dalam kampus, luar kampus. Lepas tu pelajar ni bebas. Dalam kampus pun boleh berpolitik. Yang terbarulah, pindaan yang terbaru. Jadi kita buka kepada pelajar ni, dia nak mematangkan pelajar ni, kita buka. Tapi setakat ni alhamdulillah lah, setakat ni kita tak ada lagi menerima apa-apa aduan ataupun melibatkan pelajar kita lah berkaitan dengan penyalahgunaan suasana politik. Jadi apabila kita dah bagi kebebasan, setakat ni lah, setakat ni tak ada kita terima lah. Setakat ni lah sebenarnya di politeknik saya lah, mungkin ada di luar-luar pun setakat ni saya tak ada terdengar lagi lah dibuat proceeding berkaitan dengan pelajar ni kesalahan politik, berkaitan dengan kesalahan politik. Jadi setakat ni pelajar kita bebas lah, boleh berpolitik di luar dan juga di dalam. Okey. Jadi setakat ni untuk Akta 174 ni ada apa-apa pertanyaan? Boleh ni kalau ni. Ada tak tuan? Kalau tak ada kita terus kepada pengurusan pelajar lah. Ada? Kalau ada boleh tanya. Ataupun saya rasa yang ni boleh diwahalakan leh. Sila leh. Boleh. Boleh diwahalakan. Okey. Kalau ada pertanyaan lah, kalau tak ada pun kita teruskanlah. Kita ada beberapa slide lagi.
untuk Betul. okey, boleh? Okey, so kita terus kepada pengurusan pelajar lah. Pengurusan pelajar ni sebenarnya tuan-tuan pun dah tahu, cuma di Politeknik dan juga Kolej Komuniti kita ada pengurusan kebajikan pelajar, kita ada pengurusan beasiswa pelajar, pengurusan disiplin pelajar. Yang ni 3 perkara utama lah sebenarnya dalam menguruskan pelajar-pelajar di Politeknik. Walaupun kita kata pengarah-pengarah ni memang wajib tahu. Tambah-tambah lagi kebajikan. Kebajikan, beasiswa dan disiplin ni adalah berkaitan dengan akta tadilah. Beasiswa ni kalau kita tengok beasiswa ni sekarang ni dah meluas lah. Dulu PTPTN je. Dulu asal-asal dulu KPM yang bagi untuk CJ kan. Jadi sekarang ni kita dah tak ada khusus CJ. Adalah di Kolej Komuniti di dah tak ada. Jadi kita ada lagi pengurusan zakat dan juga bantuan-bantuan yang lain lah. Tengok pengurusan kebajikan ni yang berkait dengan insurans dan juga kebajikan pelajar. Insurans ni seperti tuan-tuan dan juga puan-puan maklumlah, bermula pada semester yang lepas, pelajar-pelajar ni untuk insurans ni kita perlu collect ni lah secara manual lah. Sebab kita ada masalah dengan koperasi lah. Maksudnya masa tu bukan masalah dengan koperasi kita, tapi dari segi audit tu apabila dia tak benarkan kita meletakkan duit tabung yang daripada pelajar tadi ke dalam koperasi tu. Ada Politeknik dan juga Kolej Komuniti yang masih lagi ni ada, tapi kita kena pandai-pandai lah. Maksudnya pandai-pandai lah. Tapi untuk direct tu atas dasarnya tak boleh lah. Jadi insurans ni sebenarnya dalam akta ni insurans tak ada. Dalam akta tidak disebut. Tidak disebut pelajar ni mesti diprim dengan insurans. Cumanya atas dasar kebajikan kepada pelajar, kita mewajibkan kepada semua pelajar untuk mengambil insurans kelompok. Insurans kelompok. Insurans ni pun kalau ikut yang sekarang RM35 lah. RM35 setahun. Jadi kita ambil atas dasar kebajikan pelajar. Pelajar kita ni banyak terlibat dengan aktiviti luar. Contoh semasa LI. Dan saya difahamkan juga untuk sekarang ni, untuk menjalani latihan industri, pihak syarikat ni nak tengok dulu polisi insurans pelajar-pelajar tersebut sebelum menerima mereka ni untuk menjalani latihan industri di syarikat mereka. Jadi dia nak tengok pelajar ni ada insurans kelompok terlebih dahulu sebelum dibenarkan. Dan ada juga pelajar-pelajar ni dia ada insurans peribadi. Jadi biasanya yang ada insurans peribadi ni kita bagi kelonggaran. Ada juga yang macam tu. Kita bagi kelonggaran. Pelajar-pelajar ni tak perlu ni lah. Dia ada insurans peribadi lah kalau dia mohon macam tu lah. Tapi biasanya kita galakkan semua pelajar-pelajar ni dicarum dengan insurans kelompok yang telah ditetapkan, iaitu RM35 setahun. Itu kena ada lah. Kena ada. Kita ada pengalaman yang lepas-lepas yang pelajar ni apabila dia extend terlepas, dia untuk dicarum insurans ni terlepas. Jadi kena berhati-hatilah apabila pelajar ni apabila tak kena tak apa, apabila dah kena dia mulalah dia salahkan kita kenapa dia tak di-insert sedangkan gini. Padahal tu tanggungjawab dia. Apabila dia dah habis, sepatutnya dia kena maklum kepada kita bahawa dia extend. Apabila extend, automatik insurans ni extend lah. Okey, itu berkaitan dengan insurans dan juga kebajikan pelajar. Okey, pengurusan beasiswa. Okey, yang ni saya sebut tadi PTPTN apa semua. Yang ni setakat ni yang ada di Politeknik yang selalu dapatlah adalah PTPTN lah. Ramai pelajar yang mendapat PTPTN. Yang ni yang biasalah. Ada juga yang dapat zakat, ada yang syarikat swasta. Yang ni bergantung kepada pelajar berkenaan lah. Dia nak memohon ataupun dia memilih mana-mana sumber, mana-mana sumber untuk bantuan kewangan ataupun pengurusan pinjaman dan juga beasiswa. Yang ni kita ada biasanya kita ada pegawai beasiswa lah. Di Kolej Komuniti saya tak pastilah. Kalau di Politeknik kita ada yang menguruskan beasiswa ni. Biasanya kadang-kadang di bawah pegawai kebajikan lah yang menguruskan pinjaman ataupun beasiswa pelajar ni. Okey, yang last pengurusan disiplin pelajar. Pengurusan disiplin pelajar ni kita ada di setiap Politeknik kita ada jawatankuasa disiplin pelajar JKDP lah.
Ada juga orang sebut Jawatankuasa Disiplin Politeknik, JKDP. Yang ni, Jawatankuasa ni lah yang akan menyediakan takwim. Dia akan sediakan takwim untuk untuk sepanjang sesi lah. Contoh kalau kata sesi Jun 2019. Okey, kita kena perlu adalah satu takwim untuk ni. Dan juga urusia tata tertib pelajar. Yang ni apabila melibatkan prosiding. Kita perlu tubuhkan urusia tata tertib pelajar ni. Kita buat lantikan. Pengarah akan buat surat lantikan untuk urusia tata tertib pelajar ni yang nak menguruskan sesuatu prosiding tadi. Dan juga dasar pengurusan disiplin. Yang ni yang saya sebut tadi, ada yang politeknik dia ada dalam politeknik ataupun college community, dia buat undang-undang yang tambahan. Maksudnya ada benda-benda yang dia buat tambahan. Yang tu dia ada buku, dia panggil buku pengurusan kebajikan dan disiplin. Yang tu buku kebajikan dan pengurusan disiplin ni dia menyokong kepada buku Akta 174 tadi. Dia menyokong kepada buku ni. Yang dalam buku Akta ni sebenarnya tak ada, dia tak nilah. Ada benda yang tak disebut betul-betul sebut satu persatu. Dia bagi dalam bentuk umum dan kita akan huraikan dalam buku pengurusan dan disiplin lah. Yang tu kita buat biasanya adalah setiap politeknik dan college community, seingat saya semua ada buku tersebut yang menyokong kepada buku Akta 174 tadi. Dan juga dokumen rujukan lah kita kena ada lah. Dokumen rujukan kita, satunya buku pengurusan disiplin, kebajikan dan disiplin dan juga Akta lah. Yang tu memang kena ada. Perancangan pengurusan disiplin. Yang ni biasanya perlu dibuat lah. Perlu dibuat sebelum semester bermula. Contoh kita rancang minggu kesedaran disiplin ke apa semua. Tu bergantung kepada pengurusan di politeknik ataupun college community masing-masing lah. Okey, pengendalian kes disiplin. Yang ni prosedur aduan. Macam saya dah sebut tadi, macam mana kita nak ambil aduan, macam mana prosedur siasatan dia, macam mana pengendalian kes disiplin, sama ada di pengendalian kes secara pentadbiran. Yang ni kes secara pentadbiran ni mungkin kita bagi hantar kepada unit inilah kaunselor kita lah untuk menjalankan sesi kaunseling kepada pelajar-pelajar tadi. Itu disebut pengendalian kes secara pentadbiran. Pengendalian kes secara perundangan mungkin dalam Akta 174 tadi ataupun pengendalian kes jenayah. Kes jenayah ni biasanya kita serahkan kepada pihak polis lah. Kalau kata di Mahkamah Sivil, biar benda tu berlaku di Mahkamah Sivil dan setelah selesai di Mahkamah Sivil baru kita buat proceeding di dalam politeknik lah berdasarkan kepada Akta 174. Okey, yang tadi saya dah sebut tata cara dia sebelum, semasa dan juga selepas. Dah ada dia punya carta alih dia. Macam mana prosedur yang perlu dilakukan dalam kita membuat sesuatu proceeding terhadap mana-mana kes pelajar lah. Okey, jadi saya rasa sedikit sebanyak saya dah kongsi berkaitan dengan Akta 174, berkaitan dengan pengurusan di Ewa Pelajar. Saya harap kita boleh berkongsi sama-sama lah apa yang dikongsi tadi. Dan kalau ada sekali lagi kalau ada apa-apa pertanyaan, apa-apa cadangan, insya-Allah boleh. Saya buka sekejap untuk kalau ada apa-apa pertanyaan lah daripada pihak tuan-tuan dan juga puan-puan. Ada tak? Kena tanya diorang ni, Cik Yas, diorang ada ke tak ada ni? Tuan-tuan dan puan-puan masih bersama-sama dengan kita lagi? Kalau bersama-sama dengan kita, say hi. InsyaAllah ada ni. Hai. Ada? Hai. Oh, ada. Ada. Ya. Ada bunyi gitu, saya cam suara tu ada tadi tu. Oh, ada. Dengar. Ya.
Mungkin siapa-siapa yang ada soalan boleh kemukakan terus ataupun boleh type dekat chat. Nanti saya boleh bacakan atau boleh terus bersuara lah tanya kepada Cik Yas direct. Ada siapa-siapa ingin bertanya soalan yang berkaitan ataupun ingin share-share pengalaman berkaitan dengan menguruskan hal pelajar atau masalah-masalah disiplin pelajar. Ni kalau tengok nama ni orang lama-lama ni. Orang dah berpengalaman ni. Yang paling lama Ali Muhammad tu daripada KK Terengganu. So dia tunjuk muka. Tu sifu saya tu. Ada seorang lagi tu dekat ada seorang lagi tu dekat Kuantan. Kat Kuantan, Cik Rosli, Haji Yusof, orang lama-lama semua ni. Haji Anar Rehan ni. Puan Nur Hashimah ni orang HCP lama ni. KJ HCP ni. Ya, Cik Yash. Cik Hazata, orang lama semua ni, orang HCP ni. Ada seorang Hafizul tu. Tapi rambut dah tak ada dah. Baru gitu. Kalau nak rambut tak ada tu orang paling lama tu. Okey lah, tak ada apa-apa. Kalau tak ada apa-apa, saya rasa setakat ni lah. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana beri masa kepada ni lah. Terima kasih je. Okay, terima kasih kepada Cik Yas. Harap apa yang disampaikan kepada Cik Yas, pengalamannya dan pengetahuannya dapat digunakan kepada semua peserta. Terima kasih banyak-banyak kepada Cik Yas Wadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berakhir majlis ini, kita akhirkan dengan surah Wa'as dan tasbih kifarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Yas. Sama-sama. Jamal makan-makan dekat Kuala Terengganu ni. Thank you, Cik Yash. Datang dungun. Cik Yas. Power. Mari bandar lah, mari Kuala Terengganu kita belanja. Tunggu musim durian. Durian satu bulan. Maaf, durian semua dah tumbang pokok. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Ya makan kepek tu muka garang je. Makan kepek pisang. Garang makan kepek pisang. Bangun. Semua bangun. baru mandi. Terima kasih cikgu. Cik Rosli tolong beritahu dekat mana tu ya. Tolong lapor diri kat mana Cik Rosli. Kelapa banyak ni, kelapa. Kat hotel mana tu? Cik Rosli kat hotel mana? Geng-geng dekat Temelur ni senyap je, tak tahu ada tidak ni atau gambar je ni. Geng-geng Temelur ni. Tu lah. Kau rasa duk main game tu kan? Oh ada. Ada. Pian leher mana Pian? Duk main Mobile Legend tu? Pian leher mana Pian? Duk main Mobile Legend. Pian dah tak nampak leher lah Pian. Oh ngakak dah kepala aku. La ilaha illallah. Okey, jumpa lagi semua. Selamat bercuti. Assalamualaikum. Esok jangan buat lupa pula. Assalamualaikum semua. Esok ada lagi ke? Esok ada lagi jangan buat lupa. Aduh. Cuti lah esok. Tengok cip dekat rumah tu, cip tu. Tak katil lah. Oh. Cip dah katil tu.
chip online tak kata cik. 360. Kursi ni. Kursi. Ha. Okay, baik kita keluar lah. Ada urus dia marah dia. Itu. Gaji saya. Yang cikgu itu. Alright, Assalamualaikum. Okey, Temelu. Assalamualaikum, Temelu. Ini.